Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku asyik lupa lah. Kau lah buat intro pula. Asyik lupa je. Nanti ingatkan. Minggu depan ingatkan. Nanti minggu depan lupa lagi. Jumpa lagi minggu ni. Seperti yang dijanjikan, cerita berat ni. Kita dah cakap lah minggu lepas ni, cerita berat ni. Dosa orang Malaysia. Dosa orang Malaysia. Orang Arab dia ada dosa dia, orang Malaysia dia ada dosa dia. Dosa lazim. Dosa lazim. Boleh kata macam tu? Tak tahu lah. Kata apa? Dosa yang dilazimi orang Melayu, orang Melayu Islam. Dosa yang dilazimi Sampai ada tentera. Ada tentera yang buat dosa tu. Ada persatuan yang buat dosa tu. Bukan main-main ni. Sebelum tu nanti kita buka. Jumpa lagi dalam kita punya program Sembang Buku. Aku tengok sebenarnya banyak program Sembang Buku, projek Sembang Buku kat YouTube ni. Orang buat? Orang lain buat. Banyak sebenarnya. Macam ni lah, dia just audio. Cuma dia buat review lah. Dia buat review. Dia tak baca macam kita. Kita je baca. Kita baca dan kita sembangkan isi dalam tu. Dia orang sembangkan buku tu as a whole. Satu one off je lah. Bukan macam ada kita rasanya one off je. Yang tengok dia cari penulis buku tu. Buku dia cerita apa. Penulis sendiri itulah. Terkira macam bedah buku lah. Pun bedah buku. Yelah, kalau dah review dia penulis macam sendiri yang review. Penulis tu sendiri apa yang dia cerita dalam tu. Biasa kalau itu macam tu bedah buku dah orang panggil. Bedah buku biasa orang panggil bedah buku. Pergi bedah buku ni aku bedah mayat ni aku tak pernah pun pergi bedah buku, tapi yang aku tahu program-program ni tu biasa bedah buku lah nama dia. Review buku tu. Tapi banyak. Cumanya kita pun ada buat lah. Kita punya format lain sikit lah. Kita baca, kita sembang-sembangkan isinya, tambah-tambah sikit. Lagi apa? Bahan-bahan sikit. Kritik sikit. Kritik. Bukan kritik isi pun sebenarnya. Kritik alamak mana ni, apa typo. Typo. Apa salah macam yang minggu lepas ada bab apa pasal ayat dengan terjemahan tu tak valid. Biasanya editorial problem yang salah lah, yang salah bab editorial ni lah, kebiasaannya lah. Tapi kalau kita punya kelab buku tu banyak, kita isi je kan. Kelab buku isi tu kita kritik habis-habis tu. Nak kata kritik dalam pun tak lah, tapi sejauh ilmu lah. Sejauh ilmu, tapi bukan tak mendalam sekadar ilmu lah. Dalam sekadar ilmu kita lah. Kalau nak kira ilmu kita tu dalam dah tu. Itu part tu sampai situ kita boleh kritik lah. Sebab tu kelab buku ni kita belum buat rakaman. Kita tak publish. Ini untuk yang hardcore nak baca buku sebab kita tak rakam dan sebarkan pun sebab satu macam kita tadi, itu sekadar ilmu kita. Jadi kita orang pun tak ada nak cakap kat umum orang ini salah, bukan. Dia just kita orang punya tu lah, bincang antara kita orang, sembang-sembang. Tu kita punya kelab buku. Nak tahu kita punya kelab buku ni, kena check kita punya media-media sosial. Tengok kita punya media-media sosial. Kita selalu iklan dengan ada kat link kita punya media-media sosial ni, ada dekat link. Kita akan selalu iklankan sehari sebelum ke malam. Sehari sebelum. Kalau paling tidak pun tak adalah sejam sebelum. Kalau benda tu biasa malam, siang tu kita iklan lah paling tidak. Paling lambat pun. Okey. Itu kelab buku lah. Ini sembang buku pakai Aku Mahu Bertaubat Tetapi
Aku mau macam nak baca ni sebenarnya. Tone dia. Aku mau bertaubat. Tapi Salah tu, itu Tak- patut koma situ. Ni tanda seru ni. Oh ni yang seru ni. Ha. Aku mau bertaubat. mau Dia seru bertaubat. ni, seru ni satu penegasan. Aku mau bertaubat. Tapi macam tu lah kot agaknya. Kalau yang Arab tu tak ada tanda seru bagai. Seru. Aku mau bertaubat, tetapi tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Sekarang kita dah masuk bab 15. 15, muka surat 75. Siapa yang ada buku tu boleh buka muka surat 75. Yang tak ada buku, belilah buku. Alah, apalah salahnya pasal taubat kan? Mana banyak minggu lepas kan, banyak persoalan pasal taubat. Macam mana nak kita nak dapat jawapan ni? Belilah buku. Belilah buku pasal taubat ni. Inilah tajuk yang ditunggu-tunggu dari minggu lepas lagi. Video minggu lepas tu tinggi gak view kan? Aku tengok tinggi gak. Masa dia mula-mula keluar tu tinggi. Bab 15, bagaimanakah bertaubat daripada mengumpat orang. Inilah dosa orang Melayu. Mengumpat sampai ada tentera bawang. Tentera bawang, makcik bawang. Makcik Apa nama ada page official kot. Page official. Seakan nak menormalisasikan. Orang Melayu ni dah biasa dengan dosa ni, dia nak menormalisasikan, dia tukar kepada bawang. Tapi ada orang kata tak patut pakai nama bawang, patut pakai nama daging. Ya, itu sebab kalau ikut nak kata mungkin diorang ambil daripada hadis, dia kata mengumpat ni makan daging. Tapi orang Malaysia, orang Melayu kan, dia ambil bawang tu bukan sebab apa, sebab yang aku pernah dengar lah, kata asal usul membawang tu kan. Sebab benda tu selalu dia buat biasa orang kampung kan. Waktu contoh waktu rewang, tarik kopi bawang, potong bawang. Dan tu diorang membawang pun mengumpat dari satu sudut aku tengok kena juga membawang ni. Bawang ni kena juga dengan keadaan tu. Sebab apa? Kalau kita makan bawang, mulut bau. Betul. Kan? Mulut bau. Satu lagi, orang yang pun kalau kita kata orang yang buat cerita, suka bawa cerita, suka ngumpat ni, mulut busuk. Bawang lah. Mungkin itu juga yang kan orang ambil sebagai itu kan. Tapi itulah orang Melayu ni, dia sampai bangga dia jadi jom bawa. Pula dah. Sebab tu aku kata dosa orang Melayu. Dosa orang Melayu. Aku rasa orang-orang Islam dekat negara lain tak bukan tak ada buat benda ni. Ini bukan masalah dia. Ini bukan masalah utama dia. Bukan maksudnya orang Islam lain tak ada buat benda ni. Tak ada, bukan maksudnya kat negara lain tak ada orang buat benda ni. Cuma yang kita orang tengok lah. Dekat Malaysia ni, orang Melayu Islam ni macam aku kata dia apa, menormalisasi. Dia agak melazimi dosa ni lah. Itu je. Ada negara lain dosa yang dia orang lazimi, yang dia orang normalisasikan. Macam ada tempat disco kan, tak jaga langsung lah. Ni pakai jubah dan serban masuk disco kan. Tengok perempuan menari ni Dah macam kan? Macam aku kata macam dah menormalkan benda tu. Jadi normal benda tu kan. Untuk Malaysia, inilah dia. Apa dia cakap ni? Aku pernah mengumpat insan lain, dan aku juga pernah menuduh orang lain telah melakukan kejahatan padahal dia tidak pun melakukannya. Ini fitnah ni. Yang bawah tu fitnah. Apakah disyaratkan supaya aku memberitahu mereka tentang pelakuan tersebut beserta meminta maaf kepada mereka? Jika ia tidak disyaratkan, apakah yang harus aku lakukan? Ni mesti. Apa kita nak buat? Fitnah dengan ngumpat dua benda yang berbeza, tapi dia dalam keadaan yang sama, bercakap dengan orang kan. Bercakap pasal orang, belakang orang. Belakang orang yang dicakap tu. Dia benda yang sama dia antara dua tu, bercakap pasal orang di belakang orang tu. Dan yang beza dia betul atau tidak. Bila dia betul, ngumpat. Bila dia salah,
fitnah. Senang cerita. So nak bagi tahu ke dia ni tanyalah, siapa yang tanya ni, dia ni tanyalah. Nak bagi tahu ke? Nak minta maaf tu nak kena bagi tahu ke? Jawapanku, masalah sebegini terletak pada perkara berkaitan masalah. Perkara yang boleh mendatang kebaikan dan juga mafasid. Perkara yang boleh mendatangkan keburukan dan kemudaratan. Masalah dengan mafasid ni, kalau belajar usul fiqh ni jumpa banyak benda ni. Masalah mursalah. Pun bukan masalah mursalah saja, banyak. Yalah, semua benda pun kita kena timbang. Masalah dengan mafasid dia. Jika kamu memberitahu mereka tentang umpatan kamu dan tuduhan kamu kepada mereka itu, dan mereka tidak menunjukkan sifat marah atau perkara tersebut tidak menambahkan kemarahan dan kesedihan mereka, maka berterus teranglah kepada mereka tentang hal tersebut secara umum sahaja, beserta minta maaflah kepada mereka dengan penuh penyesalan. Cubalah berkata begini, sesungguhnya aku telah tersilap menuduh kamu dahulu, dan aku juga telah menzalimi kamu dengan mengatakan perkara yang tidak baik di belakangmu, dan sesungguhnya aku ini telah bertaubat, maka maafkanlah aku tanpa perlu kamu memperincikan tentang perkara tersebut. Maksudnya maafkanlah aku kan. Sampai sini je dia nak suruh kata tu kan, dia punya ayat tu. Tanpa perlu kamu memperincikan tentang perkara tersebut. Tidaklah mengapa. Maksudnya kita tak perlu point satu kejadian yang spesifik. Kan? Tapi rasanya macam bila cakap tu, aku telah menuduh kamu dahulu. Dia macam dah terperinci juga benda tu maksudnya. Yelah, maksudnya tuduh apa? Itu masalah dia. Kalau orang tu, kau tuduh apa dulu? Macam mana? Tak payah cerita lah. Kalau dia minta juga, kalau dia ni lah, tengoklah, timbanglah masalah dengan mafasid ni, timbanglah. Kalau bagi tahu banyak kebaikan ke banyak keburukan, timbanglah. Itu pertimbangan sendiri. Kenapa pertimbangan sendiri? Setiap orang lain. Ada orang dia boleh sabar, tak kisah kan. Macam kebanyakan ahli-ahli politik kan, dia orang tak kisah pun kan. dia dah faham. It comes with the job kan. It comes with the job. Benda tu datang dengan kerja. Menghadap umpatan orang, sebahagian dari kerja dia orang. Tapi macam Dr. Zami pernah kata pasal umpat ni lah, antara cara lain lah, tak nak bagi tahu sesuatu kan, kita aku minta maaf dulu pernah buat salah dengan kau. Macam tu je lah. Dia tak perlulah sampai itu pun boleh juga. Sebab kena timbang lah benda tu, masalah dengan mafasid tu. Kalau kita bagi tahu dia apa yang kita buat, dia jadi marah, tak nak kawan dah, langsung putus perhubungan silaturahmi. Pun kita tengok juga apa tuduhan ke ataupun kesalahan yang kita buat tu, macam mana dia punya impact dia punya seriusnya benda kan. Sebab tu kena tengok. Kalau rasa banyak keburukan, kalau kita cakap umum sajalah. Secara aku minta maaf kalau ada buat dosa, cukup lah sampai situ. Timbang-timbangkan. Tapi ni kalau dengan orang, kalau dengan Nabi, yang sebar hadiah-hadiah palsu tu, tak fitnah kepada Nabi ke tu? Kat sana je lah. Kalau dah dengan Nabi, kat sana je lah. Dengan Nabi. Tapi kalau kat sana, apa lagi boleh buat? Apa lagi boleh buat? Takutnya tak dapat. Takutnya tak dapat. Tapi masalahnya bab benda tu dah dibagi hint. Kena halau. Satu, siap tempat duduk dalam neraka tu. Dah booking. Dah booking. Padahal kita tak nak pun. Dah terbooking. Dah dibayar, dah disponsor. Kalau benda tu kena, tu kata kat Nabi tu. Jangan main-main. Sebab tu hadis dhaif pun kan, hukum biasa orang tengok hukum beramal dengan hadis dhaif ni, walaupun ia dhaif ringan, kita tetap juga tak boleh kata hadis Nabi. tak boleh dengan secara pasti. Tak boleh secara jazamnya kita kata Nabi kata macam tu.
Kita cuma boleh kata Ru'ya. diriwayatkan. Ha, Dikatakan Nabi cakap. Dikatakan Nabi berkata. Macam tu. Itu pun hadis yang daif yang ringan. Bukan tak yang berat. Mungkar tu berat dah. Kan? Oh, ini hadis mungkar. Palsu. Ini hadis mungkar, tak termasuk dalam palsu, masih boleh tak. Sejak bila? Kalau yang kata tu kena belajar lagi aku ulum hadis. Dia belajar dengan aku. Ya ke? Belajar sekali dengan aku, satu lecturer. Macam mana dia boleh lain, aku boleh lain. Aduh. Kadang tu, ya Allah peliknya lah. Kenapa? Dia tanya kita pula, macam mana kau boleh faham lain? Macam mana kau yang faham lain? Kena buka rujukan yang sama. Sama dah rujukan tu. Yalah, maksudnya sama-sama. Okey, tengok mana. Ini yang kita belajar dulu. Tengok dulu kan. Rujukan dah sama. Lecturer pun pendapat yang macam tu juga. Dia pula kata kita yang lain. Macam mana? Aku pun tak tahulah nak kata macam mana dah. Kalau dia yang kata kita yang lain, kita yang menyimpang, tak tahulah aku. Pun termasuk juga cakap pasal ulama-ulama dulu. Juga tu. Cakap pasal ulama-ulama dulu. Bahaya ke? Dah lah cakap tak ada bukti. Kan? Cakap dia ni tak betul. Padahal kita baca buku dia pun tak pernah. Buka buku dia pun tak pernah. Apa yang salahnya tak tahu. Kat mana salahnya? Bila kita tanya kat mana salahnya, ni ulama dah kata dia ni tak. Kita takkan kita nak kafirkan orang ikut orang. Kan? Kita nak kata orang mujassimah, kita nak kata orang tak kisahlah ahli bid'ah sekalipun. Takkan kita nak ikut orang kata. Kitalah cari sendiri baru kita kata. Ini kalau kita ikut orang kata, kalaulah kita tak perasan rupanya orang tu dah ubah pendapat dia, kita nak jawab apa? Nak kata macam ni. Jangan berlebih-lebih kan. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang bagus dalam review golongan-golongan yang tak betul ni, apa persamaan diorang ni? Diorang baca golongan tu punya tulisan. Betul. Kan? Zakir Naik. Kan? Dia bagi Bible. Kan? Baca Bible. Dia baca Bible. Hindu, Dia tunjuk kat mana. Ni salah Bible. Ni salah. Bible tulis ni, korang buat macam ni. Veda tulis ni, korang buat macam ni. Dia tunjuk kat situ. Maksudnya dia baca. Ustaz Nudrus. Dia baca kitab Ibn Arabi, itu yang dia kata. Dia boleh kata sebab dia dah baca. Dia boleh tunjuk kat mana yang bukti dia kata. Ya. Kan? Kita tak baca. Ni tak betul. Mujassim. Letih lah. Ta'awun bukan ta'awun. Jumpa sana lah nanti. Ta'awun bukan. Tabayun jumpa. Ta'awun tu Tolong. ta'awun siasi. Tahalu. Dah tukar. Tahalu. Sekarang muafakat. Dah lain. Makin lama macam makin renggang pula. Makin lama makin hilang nilai-nilai Arab dia tu. Tak tahu. Manakala jikalau kamu takutkan dengan memberitahu mereka tentang perkara tersebut akan mengakibatkan permusuhan dan pergaduhan yang besar bakal berlaku, iaitu bakal berlaku suatu kemudaratan yang besar, maka cukuplah baginya bertaubat dengan memenuhi perkara-perkara ini. Hendaklah menyesal dan hendaklah meminta keampunan daripada Allah, beserta cubalah menyedari bahawa terkutuknya perbuatan tersebut dan menyedari bahawa haramnya perlakuan tersebut. Ni kalau kita tak boleh nak sebut langsung lah, tak boleh nak macam nak minta maaf. Tak boleh sangat lah. Orang ni dah memang kita tahu baran habis. Pun baran habis satu. Kalau sebab apa yang kita fitnah tu, benda sangat berat lah. Bukan, apa yang kita fitnah tu dah terbina satu benda atas dia. Okay. Macam kita, macam mana? Ni drama lah kan. Tapi drama lah, aku tak pernah dengar lagi cerita ni berlaku in real life. Kita set up laki dengan perempuan ni dalam satu rumah.
Lepas tu kita panggil majlis agama. Terpaksa kahwin lah kan, nikah macam tu. Dan bahagia pula. Takkan kita nak pecah kan semata-mata kita nak bagi tahu. Kalau kita bagi tahu tu dia boleh bercerai. Faham tak? Takkan kita nak menyebabkan dosa besar, menyebabkan apa? Suami isteri bercerai ni dosa besar. Kira itu amalan yang paling disukai setan. Dengan apa yang kita sebut tu, apa yang kita tuduh dia tu, dah tumbuh benda yang bagus dah pun. Benda baru. Benda yang tak elok tu memang patutlah kita bagi tahu kan. Memang patut kita ubur kan. Tapi dah tumbuh benda yang bagus. Tapi tu cerita drama lah biasa kan. Dah kena set up, dah kena perangkap, kahwin, bahagia pula lastnya. Drama lah. Drama apa tak tahu. Ada drama macam tu? Ada tak dulu? Tak pernah tengok pula. Yang aku tengok pasal artis yang difitnah lah, sampai dah dia lost job, career hilang semua, sampai mati dia sebab depression macam tu lah. Aku tak tahu. Aku bukan tengok drama kan. Hendaklah dia memuji insan yang diumpatinya itu dengan pujian kebaikan di dalam majlis yang diumpati insan tersebut, dan sebutkanlah segala kebaikan insan tersebut. Dia kena puji pula. Kalau dia tak nak, dia kena dekat orang yang dia cerita keburukan orang tu, cerita juga kebaikan orang tu. Dia kena cerita balik lah. Kira nak kata dia tukar pendapat lah pasal orang tu. Dekat siapa, contohlah, dekat siapa kita umpat dia ni. Kita mengumpat dia ni dekat siapa? Dekat orang A. Dekat orang A. Dekat orang A ni juga kita kena puji orang yang kita umpat tu. Supaya orang A tu tahu yang kira yalah, kena ubah lah. Kena ubah lah. Tak adalah orang tu tengok macam ini teruk sangat ni. Itu maksudnya macam tu, bukan semata-mata secara umum. Kena dengan orang yang kalau kita fitnah dekat, kalau kita umpat dekat media sosial, media sosial jugalah. Kita kena cerita kebaikan tu. Kalau kita dah berumur, kena kat umur lah. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab ulama yang cerita pasal nak rot ni, nak kritik orang ni, dia kata kebiasaannya lah dia akan tulis juga tanpa menafikan keilmuan dia, tanpa menafikan macam tu. Kena puji juga. Hendaklah dia membela insan yang diumpatinya itu. Jika adanya orang yang ingin mengatakan yang tidak baik kepada insan tersebut, hendaklah dia menjawab kembali perkataan orang tersebut. Backup balik. Biarlah dia orang cerita aib seseorang, itu aib dia, janganlah dia ni. Hendaklah dia tidak membenarkan pada dirinya ketika mana dia mendengar seorang itu diumpati atau dituduh, dan yang tertuduh tidak seperti yang dituduh. Sekejap. Macam mana ni? Hendaklah dia tidak membenarkan pada dirinya ketika mana dia mendengar seorang itu diempati atau dituduh, dan yang tertuduh tidak seperti yang dituduh. Bila orang tu tuduh, bila ada orang datang tuduh juga orang tu, kita tak boleh kata betul. Macam tu lah, lebih kurang dah. Contohnya orang A ni, dia nak, ni orang yang nak taubat ni lah. Orang A ni nak taubat ni. Lepas tu dia dengar ada orang B ni, dia ngumpat ataupun dia tuduh orang yang dia pernah tuduh dulu, orang C. Dia tuduh orang tu, tapi orang tu bukan seperti apa yang dituduh. Dia kena sangkal. Dia kena bela. Pun maksudnya dia tak boleh setuju dengan orang tu. Hendaklah dia meminta kepada Allah agar mengampunkan dosa orang yang diumpatinya bagi pihak insan tersebut tanpa kehadiran insan tersebut. Maksudnya tanpa pengetahuan orang tu. Siapa Nabi kata kalau kita doa untuk orang, untuk saudara kita, tanpa pengetahuan dia, malaikat kata amin untuk kau juga. Kiranya antara doa yang mustajab lah. Doa yang mustajab. Sebab tu ni isteri-isteri isteri-isteri, aku rasa kebanyakan isteri-isteri faham hadis ni.
Kalau yang tak tahu ni kita nak bagi tahu lah. Jadi Kalau lah ada suami kalau tu. suami tu harap-harap lah kawan abang ni dapat kahwin, lastnya dapat kahwin lagi satu ke apa. Ni lah, tengok hadis ni lah. Kita tak kata apa-apa. Cuma Ada doa. hadisnya. Doa orang tu diaminkan oleh malaikat juga kan. Tinggal oleh malaikat dan malaikat kata untuk kau juga. Untuk kau juga. Ni biasa isteri ni dia peka bab ni. Kadang suami tu tak ada niat pun. Suami tu macam harap lah dia dapat kahwin. Yelah member dia bujang. Macam mana? Harap lah dia dipermudahkan lah urusan dia nak kahwin. Yang orang tu dah kahwin. Dia dah kahwin, member tu belum. Malaikat aminkan pula. Kan amin kau pula. Untuk Untuk kau kau juga. juga. Kadang lelaki tu tak sedar apa pun. Tapi bini ni, isteri ni dia detail kan. Isteri ni dia detail. Lelaki apa tak kisahlah. Cawan susun macam mana pun dia tak kisah. Asal boleh susun kan. Dia tak detail. Macam tu lah. Sambung lah kan. Habis. Cepat lagi. Ke apa nak? Sambung je lah. Boleh. Bab 16, bagaimanakah bertaubat daripada mencuri? Ini bukan dosa orang Melayu lah. Dosa umum. Dosa umum. Dosa umum. Dosa umum lah. Termasuk tak mencuri, kita pakai barang orang tu, lupa nak pulangkan. Terlupa dimaafkan. Tapi kalau kita dah ingat, Kena pulang kan? kena pulangkan. Termasuk mencuri tak? Kalau orang tu pun tak teringat, macam mana? Dan kalau orang tu ingat, Sekejap lagi. tahu lah. Tak tahu. Tapi biasa ada cerita ulama hadis detail bab ni. Ya. Dah balik pun, terambil pensel. Oh. Balik lagi, jalan lagi, pulang kami tu walaupun dah berbulan-bulan dah jalan ni. Aku dahulu adalah seorang pencuri. Macam mana pekerja seorang pencuri? Aku tak boleh bayangkan pekerjaan dia pencuri. Dia mencuri. Banyak kerja dia tu. Ingat mencuri kerja senang. Pencuri ni skill dia banyak. Nak buka pintu, Planning skill. apa? Nak kata body flicker macam Naruto sangat kan. Dia senyap tu. Apa nama dia? Nak jalan senyap tu. Sebab tu pencuri ni biasa dia pakai kasut. Lepas tu dia pakai soket. Biasanya lah. Tak tahulah, aku tak tahu. Aku tak pernah lagi jadi pencuri ni. Tak pernah lagi. Tak ada skill ni. Tak ada resume pun tak terima. Maka bagaimanakah taubat bagi seorang pencuri? Jawapanku, jikalau benda yang dicurinya itu ada lagi dalam simpanannya sekarang, maka pulangkanlah kembali benda tersebut kepada tuannya. N tu kata dulu. Dah tinggal satu. Bukan tuanya, tuannya. Dengan segera. Jika benda tersebut telah rosak atau musnah disebabkan telah digunakan atau sudah terlalu lama, maka wajiblah baginya menukar ganti benda tersebut lalu memulangkannya kembali, atau jika tidak mampu maka minta maaflah dan tolak ansur daripada pemilik barang tersebut. Pun yang aku pernah baca, ganti itu harga dia beli. Ganti tu harga dia beli. Bukan harga benda tu sekarang. Contoh kita ambil telefon, handset harga turun kan, harga makin turun. Masa dia beli tu berapa? Pulangkan harga yang tu. Kalau handset tu dah tak ada lah kan. Pulangkan harga yang tu. Nak ganti rugi tu harga yang tu. Sebab kerugian dia, contohlah harga nilai handset benda tu 800 kan. Kerugian dia 800. Kalau kita pulangkan masa harga handset tu 300, masih lagi 500 ni kerugian dia kan.
Sesungguhnya aku merasa tersangat berdosa apabila aku berhadapan dengan insan yang telah aku curi hartanya, dan aku perlu berasa sangat tidak berani untuk berterus terang kepada insan tersebut. Dan aku juga tidak mampu untuk minta ampun kepadanya. Maka apakah yang harus aku lakukan? Jawapanku adalah tidak berdosa kepadamu dengan mencari jalan untuk menebus kembali dosa ini yang mana kamu tidak mampu menghadapinya. Maka cubalah kamu memulangkan kembali haknya itu dengan menggunakan orang tengah agar menyampaikannya tanpa kamu perlu berhadapan dengan insan tersebut. Maka bolehlah kamu menyuruh orang tengah tersebut jangan disebut namamu, atau boleh juga kamu memulangkannya menggunakan jalan pos, atau meletakkan haknya itu di tempatnya tanpa pengetahuan insan tersebut. Apa yang penting hendaklah barang tersebut selamat sampai kepada empunya barang yang kamu curi itu. Pun orang tengah ni bukan calon-calon orang boleh jadi orang tengah ni. Kena pandai ke jadi orang tengah tu. Orang tengah jenis dosa 15 ni. Tak boleh ke? Tak boleh. Kena cari. Orang tengah ni dosa yang buat 15 ni. Dia punya tak boleh ubah tu buat 15 tu. Langsung. Boleh juga. Tak boleh panjang ni. Walaupun berkaitan tapi banyak pula jadi. Sampai 19 tu. Sampai situ dululah. Cukup lah tu. Sekarang kita punya time limit setengah jam je sekarang. Saya kosong. Oh, ada nota kaki. Ada nota kaki. First time nampak nota kaki. Awak cakap first time nota kaki. Ni tak ada pun. Cukup lah sampai situ. Siapa nak beli buku, macam biasalah, siapa nak beli buku, belilah. Tak rugi. Beli. Ini pun aku beli adik aku punya. Beli dah baca, aku ambil. Tak rugi sebenarnya. Tak rugi. Macam mana cakap? Pelaburan tak ada buku ni. Benda ni bawa mati. Ilmu kan. Lagi agama kan. Lagi benda yang kita aman. Tak rugi. Belilah. Naklah 30 lebih je. 35 lebih lah. Tak berapa ingat. 30 lebih. Sehari RM1 lah kumpul. Sehari RM1 kumpul. RM1.50 dapat 45. Boleh bayar pos sekali kan. Belilah. Ada kita punya link untuk katalog tu. Boleh. Tekan je. Sekarang mudah. Tekan saja. Tak perlu nak datang kedai pun boleh. Kalau nak datang kedai pun boleh. Nak tengok stok. Nak tengok stok. Walaupun stok masih belum banyak. Stok, kita pun ada rak bacaan tu. Buku-buku yang boleh dibaca. Buku baru tu Yahudi Syiah dan Dajjal. Tu hari tu punya tu. Oh ya, tak rasa. Satu batch tu dengan yang lain tu. Pas. Boleh lah kalau nak datang baca. Siapa yang dekat-dekat tu lah, orang-orang Kelang, orang-orang Shah Alam. Boleh je datang je. Waktu operasi kita datang je. Boleh juga join kita punya media-media sosial. Lagi? Apa? PSA? Tak ada PSA? Aku dah tak peduli dah pasal dia. COVID ni aku dah malas. Rakyat pun dah penat. Dah penat dah. Aku pun dah penat. Dah penat. Dulu selalu kat follow tengok. Dah malas dah. Aku dah malas dah sekarang. Dapat dah tahu dah siap hari berapa. Dah tahu dah. Naik punya. Tambah kes baru aku tahu. Apa lagi? Tapi apa still kita nak dia orang komen apa ni? Ngumpat kan. Macam mana ada apa? Takkan nak kata nak suruh cakap pernah ngumpat ke tak kan? Itu tak boleh tu. Tak boleh. Kita dah baca. Dah baca. Apa nak cerita? Tahu. Cuba cerita. Ni aku punya idea. Apa cadangan korang nak bagi orang tak ngumpat? Nak Okay, bagi bagus. majlis potong bawang tu tak membawang. Majlis potong bawang. Pakai catering. Kau dah bagi jawapan pula.
Lain lah, lain. Contoh. Dulu bawang ni time Covid bawang je. Sekarang banyak tempat, media sosial pun banyak. Kisah rumah tangga tu jangan cerita lah. Aku tak faham tu. Macam mana? Macam mana? Apa kita boleh buat? Apa yang individu-individu ni boleh buat? Cuba komen kan. Komen bagi cadangan. Minggu depan kita baca apa komen-komennya. Cukup sampai situ. Jangan lupa like, Share, subscribe. ajak ramai-ramai subscribe. Ajak ramai-ramai subscribe. Subscribers masih belum bertambah. Tengok kita sekarang dah keluar episod-episod yang lain daripada yang lain. Keluar daripada genre yang biasa tu ni. Apa lagi? Ada juga kita punya projek-projek lain. Boleh tengok lah. Projek terdekat apa? Projek-projek video-video yang lain tu kan. Boleh tengok lah. Yang ni dengar saja. Yang nak tengok, tengok yang tu. Kau dah sampai situ? Tak ada apa lagi Tak apa dah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.